Okey, jadi okey. Kita tengok konten. Okay, semalam bila kita run kod V2A, saya dah cerita sikit lah berkenaan dengan apa tu nak create Windows dia, okay, dia punya size, dia punya title. Okay, kemudian dekat dalam kita selepas tu program akan pergi ke constructor. Selepas constructor, program akan cari on paint lah. Dia akan cari on paint, dan di dalam on paint tu, okay, baru kita letak content untuk kita nak display something. Okey. Uh, kita tengok, okey, dua benda baru yang kita akan um, sentuh hari ni lah, akan bincangkan, tapi mungkin kita boleh buat satu je, iaitu okey, pen dengan brush. Okey, C pen dan C brush. Okey. Jadi apa kegunaan, okey, C pen ni maksud dia arahan, maksud dia ini declaration lah. Declaration C pen adalah untuk declare pen, C brush adalah untuk declare brush. Brush lah kan. Okey, brush maksud dia nak buat apa ni? Okey, C pen untuk apa? C pen adalah untuk to draw a line, rectangle, circle, polyline, ya, apa ni, etc. Ataupun si pen ni adalah untuk buat satu line lah, apa-apa bukan satu line lah, apa-apa yang apa nak kita nak gunakan, nak pakai line, okay, kena guna si pen. Okay, kalau kita tak declare, dia akan guna warna hitam saiz 1. Maksud dia, kalau kita terus buat line tanpa declare pen, tanpa bagi pen, okay, dia akan by default dia akan guna pen warna hitam, saiznya adalah 1 pixel tau, 1 pixel. Okay, kemudian kita ada C brush. Okay, C brush ni adalah untuk brush warna lah. Jadi to brush a region with a color. Jadi kalau kita buat contohnya satu rectangle, kita nak colorkan rectangle tu dengan warna, sesuatu warna, okay, kita akan guna C brush lah. Okey, itu okay, dan kita akan gunakan juga font. Jadi C font to create a font for the text. Okey, ini pun ini tiga benda yang kita akan selalu gunalah, C pen, C brush dengan C font. Jadi ini adalah declaration. Contohnya kalau kita nak declare satu pen, dan pen itu katalah pen biru, kita nak declare sebagai blue pen. Jadi C pen, blue pen. Jadi tapi blue pen pun dia ada parameter lagi. Okay, jadi macam mana kita nak assign apa ni, pen berwarna biru kepada blue pen. Jadi blue pen tu hanya nama saja. Tiba-tiba kita assign warna hijau, dia jadi juga warna hijau. Jadi sebab itu hanyalah variable. Okay, macam kita declare int x equal to 0. Jadi nilai 0 tu masuk ke dalam x, dan x itulah variable. Okay, jadi kalau kita nak declare satu pen, pen tu katakan satu pen yang kita nak gunakan, pen tu warna biru, jadi kita declare C pen, blue pen. Tapi blue pen tu belum ada nilai lagi, jadi kita dah kita bagi nama variable lah, okay, untuk handle pen. Okay, C brush ni pun sama. Jadi kalau kita nak buat satu brush, kita akan C brush, okay, mungkin brush 1 ke brush 2, ataupun blue brush ke green brush, macam itulah. Jadi C font pun sama. Kalau kita nak declare satu font, jadi C font, font apa ni, main font katakan, jadi font utama kan. Jadi dia hanyalah satu variable yang di mana dia menunggu parameters, okay, untuk dimasukkan. Okay, kemudian kalau kita tengok balik semalam contoh, okay, saya buka dulu. Okay, saya buka balik contoh yang kita buat semalam. Okey, ini kod V2A, dan kalau okey, kita perasan di dalam on paint ada cpaint DC DC dis, benda ni. Ini apa? Ini adalah untuk ini adalah untuk beri kebenaran kepada cpaint pula. Beri kebenaran kepada on paint untuk membuat perubahan kepada Windows. Jadi dis tu adalah dis window. Jadi dalam constructor dia dah buat satu Windows. Okey, ni size-nya 1700 1000 kali 700 pixel. Okey, bila pergi ke on paint,
Okay, on pain perlukan kebenaran untuk buat sesuatu lah dekat window tersebut. Jadi inilah kebenaran dia, iaitu cpdc DC this. Jadi kena letak benda ni. Jadi kalau kita tak letak benda ni, apa yang akan berlaku? Okay lah, memang error tak boleh. Okay, perlukan ini untuk display. Okay, dan jadi kalau tengok sini, setting a display device content. Jadi cpdc DC this in the function if the function is on pain. Jadi kalau function tersebut on pain, kita kena letak cpdc DC this untuk beri kebenaran. Okay, sekiranya function yang lain, function yang kita declare, kita kena letak C client DC, DC this. Okay, jadi yang ni kita akan tengok pada, kalau tak silap saya, chapter 3 lah baru ada fungsi yang banyak. Okay, dalam chapter 2 ni mungkin satu on pain sahajalah, yang kita ada fungsi lain lagi. Okay, kemudian display align text. Okay, jadi yang ni semalam kita dah buat sikit lah. Jadi dc.textout. Okay, tapi ni sebab nota tahun 2010 dulu, arahannya dah bertukar, iaitu dc.textoutw. Dia kena ada W dekat sini. Okay, nampak? Bila saya buat yang baru, ini yang lama. Sebab yang lama walaupun masih okey, tapi ini arahan lama. Bila kita nak buat yang baru, text out tu dah tak boleh dah. Okay, jadi dc dot, kalau tengok sini text out. Okay, nampak yang ada cuma text out W ya. Okay, W. Okay, text out saya dah tak ada dah. Okay, text out. Okay, kita buat text out. Okay, W. Okay, lepas tu baru letak kedudukan. Okay, katalah saya nak tambah lagi 100. Okay, semalam 50, 70, line baru mungkin 90 lah. Okay, kita tak mau X 100. Okay, saya nak X-nya 250. Okay, jadi, dan kena letak huruf L. Okay, dan something text here lah. Put. Okay, jangan lupa. Okay, semicolon. Setiap kali habis statement. Jadi, ni adalah untuk, ni basic lah. Okay, macam printf, macam cout. Kita ada. Jadi sini, put your text here. Jadi kalau kita tak bagi arahan apa-apa, warna pun kita tak ubah. By default dia guna warna hitam lah. Jadi put your text here, close tu. Jadi itu adalah untuk display text. Jadi kena ingat lah arahan untuk display text adalah dc.textoutw. Dan ada L dekat sini sorry, L sini mana ada dah. L ada. Jadi dc.textoutw. Color management. Terus pergi ke color lah. Jadi color kita guna dalam kod RGB. Jadi siapa yang mungkin sekarang ni ramai dah pernah dengar lah RGB ni apa benda kan. Terutama yang suka main game tu, dia punya keyboard dia RGB, mouse dia RGB, semua RGB. Klik-klik dia punya komputer dia. Jadi RGB ni ada dia kombinasi 3 warna dan 3 nombor, 3 warna dan 3 value lah, iaitu RGB. RGB, R untuk red, G untuk green dan B untuk blue lah. Jadi macam ini switch lah bahasa dia. Kalau kita kalau tengok sini RGB dia punya format dia adalah RGB INT. Maksud dia RGB diikuti dengan tiga integer, nombor integer. Dan nombor ini mesti di antara 0 hingga 255. Jadi itu memang setting, macam setting tone warna lah. Jadi tone dia 0 sehingga 255. Jadi maksudnya ada berapa tone? Kalau 0 sampai 255 maksudnya ada 256 tone lah. 256 tone tu bersamaan dengan berapa bit. Siapa yang suka komputer dia kira lah. Jadi kalau kita nak onkan warna merah, jadi kita ubahlah nilai 0 dekat R ni. Jadi kalau kita letak sini RGB, kemudian dalam kurungan 200, maksudnya kita onkan merah tu sebanyak
200 unit. Jadi merah tu akan jadi warna merah betul lah. Jadi kalau kita just letak 50, 50, 00, mungkin merah tu tak berapa merah-merah lah, cuma dia tak berapa merah. Jadi daripada situ kita boleh combine kan warna-warna ni untuk jadi warna lain lah. Contohnya seperti kalau kita nak buat warna yellow, warna kuning, dia adalah kombinasi warna merah dengan hijau. Kalau kita nak buat warna hitam, dia jadi kosong kosong kosong, maksudnya kita off kan semua kan. Jadi lampu, ini cahaya bukannya apa tu kod pendidikan seni kan. Kalau pendidikan seni tak boleh, kalau black mestilah campur semua warna kan, jadi warna hitam. Tak. Ini adalah cahaya. Jadi kalau cahaya ni maksudnya ke semua off jadi black lah. Kosong kosong kosong, maksudnya kita off kan semua semua warna, dia jadi warna hitam. Dan begitu juga kalau warna putih kita on kan semua. Jadi R maksimum, G maksimum, B maksimum. Jadi 255 255 dia akan jadi warna putih. Dan RGB code ni kamu boleh explore lah dalam Google kan. Kalau kamu tengok dalam Google ni RGB code. Jadi apa-apalah. Jadi saya pun tak apa tu tak apa tu saya pun tak hafal lah kan, nak warna apa. Jadi kamu boleh tengok lah. Jadi kalau macam ni nak warna hijau ni, segala hijau yang ada ni, inilah dia punya RGB code dia. Ni warna merah. Dan kan benda ni kamu boleh search dekat Google lah. Kalau kamu nak, katakanlah kamu suka warna gold. Macam mana nak buat warna gold RGB, saya pun tak hafal. Kamu boleh Google. Tetapi warna-warna utama yang tu kamu kena tahulah. Contohnya lah, macam kalau nak buat warna biru. Warna biru takkanlah nak Google juga. Kalau nak buat warna biru, just on je lah huruf B ni kan, jadi integer dekat biru tu, kita just bagi nilai. Dan kombinasi yang pertama, contohnya kalau kita nak buat warna kuning, dia combine warna warna merah dengan hijau, jadi warna kuning. Ni putih, ni hitam, ni kian kan, warna macam biru printer kan. Biru printer tu nak buat ni 255. Jadi warna-warna yang ni macam sekunder lah untuk RGB ni. Warna sekunder pun perlu tahu sikit lah. Contohnya nanti kalau dalam peperiksaan nanti saya bagi satu arahan, sila buat pen warna kuning. Warna kuning, jadi kamu kena letaklah RGB dan kena sesuai lah. Bila kita kata kita nak buat pen warna biru, jadi tak semestinya lah 255. Kalau kita tak 225 pun dah jadi warna biru. Kalau kita tak 200 pun dah warna biru. Tapi janganlah letak 16, jangan 0016. Jadi warna biru tu tak nampak. Jadi dia boleh salah lah kat situ. Jadi kalau kita nak buat warna biru, kita tahu mungkin 200 ke atas lah nilai dia. 200 ke atas. Kalau kita nak buat warna green, jadi 200 tu dan ke atas lah. Yang dua-dua ni kena untuk warna red dengan blue tu kena jadi kosong, kena 0 lah. Jadi itu untuk RGB code. RGB code. Jadi ini yang kita dah tengok semalam. Jadi improving the text output. Jadi ni untuk text output ni kita sudah tunjuk tadi kan. Jadi sekarang ni kita nak improve sikit text output kita tu. Yang pertama iaitu kita nak ubah font kita. Jadi kita nak ubah font yang lain. Jadi C font, my font object. Ini adalah variable Ini adalah variable. Ini adalah variable. Jadi C font, dan kita akan letak apa-apalah nama font tersebut. Kemudian kita baru create variable. Kemudian untuk assign value, ni cara dia. Jadi nama font tersebut dot create point font, kemudian font size, font name. Jadi tengok, ini dia format dia. Jadi macam mana font size, apa maksud
Okey, kita tengok contoh kat bawah nanti. Okey, ni adalah dia punya format dia. Okey, nama variable untuk font tersebut dot create point font. Ini arahan dia. Okey, ini format dia iaitu font size dan okey font name. Okey, kemudian jangan lupa okey ada kurungan. Okey, dan selepas habis satu statement kena buat semicolon. Kemudian DC dot okey baru kita create, tak pilih lagi. Macam kita pergi apa ni beli pen lah. Okey, beli pen kalau kita letak dalam pencil box pen tu kat situ lah. Belum lagi kita tak ambil lagi. Jadi bila nak ambil pen tu, okay, dengan arahan DC dot select object. Okay, nama font tersebut. Okay, jadi kalau kita select object, barulah font tersebut deactivate. Jadi selagi tak select object, font tersebut masih lagi disimpan lagi lah. Kita just declare. Jadi bermaksud kita boleh declare seberapa banyak font yang kita nak. Jadi bila kita nak pakai, kita just bagi arahan di c.select object. Okay, jadi ini contoh-contoh lah Arial size 20, okay, Bookman old style, okay, size 16, okay, Korea size 12, okay, Verdana size 8. Okay, jadi kalau kita nak buat, okay, contoh lah kita nak gunakan okay, font jenis Arial size 10, okay, size 10. Okay, size 10. Jadi kita declare jadi C font. Okay, ni adalah variable. Okay, variable F Arial. Okay, jadi kita nak letak nama apa pun boleh. Jadi F Arial dot create point font. Jadi ni arahan dia. Okay, dan nampak dia punya size dia adalah 100. Okay, 100 ni sebenarnya 100. Okay, 100 bukan 100 pixel lah. Jadi 100 lah. 100. Okay, size dia 100 ni menunjukkan 10. Size nya 10. Jadi kalau kita nak buat 10.5 jadi 10, okay, 105. Okay, dan nama kena diikuti dengan nama. Jadi nama ni kena tengok betul-betul lah. Kamu kena buka kamu punya okay, kalau nak tahu nama apa ni, nama font tu mungkin kamu boleh tengok dekat Word kamu lah kan. Okay, tengok dekat Word kamu tu. Jadi tengok ni ini nama. Jadi nama-nama font ni kamu kena uh, ikut betul-betul exactly. Maksudnya kalau kamu nak guna font apa tu Bookman old style ni kamu kena huruf besar BOOKML kemudian space bar old kemudian space bar style. Okay, sebab apa? Okay, sebab nama tu kena match betul-betul lah dengan nama font yang kamu ada. Okay, jadi kalau Arial ni senang lah sebab ada satu perkataan kan. Okay, jadi kita bagi nama dan okay, sekarang ni kita dah masukkan font Arial size 10 ke dalam F Arial. Kemudian belum lagi dipilih, okay, belum digunakan. Jadi untuk gunakan jadi DC dot select object, okay, F Arial. Kemudian DC dot text out, okay. Okay, ni arahan text out. Jadi apa ni font Arial akan digunakan lah. Okay, jadi kalau okay, secara contoh dekat sini. Okay, sekarang ni kita nak, okay, saya nak declare satu font, jadi C font lah. Okay, saya C font. Dia katalah font, okay, nama ikut suka. Katakan saya nak bagi font satu. Jadi pening sikit lah sebab font ni tak ada nama kan. Tapi tak apa. Sebab kita ada satu, apa ni, ada satu je kita nak pakai. Jadi kita letaklah font satu kan. Okay, jadi font satu dot create. Okay, point font. Okay, kemudian size. Okay, katakan saya nak buat size 12, jadi saya buat 120. Kemudian, okay, nama. Jadi saya pun, apa ni, ni kena, nama sekarang kena ada L untuk sebarang ada string yang ada, apa ni, yang ada kod macam ni kena letak, okay, kena letak huruf L. Jadi, okay, saya nak mudah, saya ambil Arial lah. Jadi kalau kamu nak practice, mungkin kamu boleh pilih, okay, font lain lah. Okay, jadi, sekarang ni saya dah letakkan font Arial size 12 ke dalam font 1. Okay, tapi belum lagi digunakan, kena di C dot select object dulu. Okay, select object. Okay, font. Okay, jadi okay, sekarang ni bila kita okay, cuba paparkan sesuatu. Okay, di mana? 250 110. Okay. Okay, bila kita run, okay, nampak okay, jadi font dah bertukar kepada
ke Arial di sini, new font here. Okay, jadi masih lagi boring lagi, warna hitam. Kan, kita apalah, nanti lalu kan. Okay, jadi kamu boleh ubah-ubah lah. Okay, jadi sekarang saya nak ubah ni. Arial ni kepada, okay, apa, nak letak nama saya pun tak ingat sangat lah. Apa yang dah saya download ni. Arial Nero. Okay, nampak Arial Nero ni, dia, apa ni, dia dua perkataan. Okay, dua perkataan. Jadi macam mana nak buat? Okay, letak sini lah Arial. Okay, just Nero. Okay, apa jadi? Okey, dah bertukar kan, kepada Arial Nero. Okey, dan kalau kita nak kecilkan kepada 8. Okey, letak 8. Okey, 80. Okey, dia akan jadi sangat kecil lah. Okey, jadi tak nampak je new font here tu. Alright, okey, itu untuk create font. Kemudian um, okey, jadi display sekarang kita nak tukar okey, saya tak mau sentuh lagi benda ni. Saya nak terus kepada untuk tukarkan warna teks. Okey, warna teks, tentukan warna teks. Okey, jadi ni beberapa arahan. Okay, arahan baru iaitu RGB untuk create color, untuk create color lah, RGB. Okay, select object tadi untuk select object. Okay, set BK color ni adalah set background color of the text. Set pixel adalah untuk draw a pixel according to chosen color. Okay, jadi set pixel ni berguna waktu nak buat graf lah sebenarnya, sebab kita macam nak point kan. Jadi set pixel ni kita warnakan pixel tersebut dengan warna pilihan kita. Jadi, dan kita tahu yang pixel ni sangat kecil. Jadi kalau kita buat set pixel ni jadi dia punya tu sangat kecil lah. Jadi yang selalu kita akan gunakan yang ni, iaitu set text color. Okay, jadi set text color ni set the color for the text. Jadi text out lah untuk display text message. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok set text color ni. Okay, bagaimana kita nak guna arahan set text color. Okay, jadi di C dot set text color. Okay, jadi di sini kena letak apa, warna apa. Jadi warna kita nak guna format RGB. Okay, jadi kita terus letak RGB. Okay, nak warna apa? Katakan kita nak buat warna merah. Okay, jadi warna merah 225 0 000 lah, 225 sebenarnya nombor 200 ke atas lah, dengan maksimum 200 ke 255. Okey, dan sekarang ni text color selepas arahan ini dah bertukar kepada warna merah. Jadi kalau kita try di C dot text out, saya nak copy paste je lah. Okay, ni saya tukar. Yang tadi kecil sangat, saya tukar balik ke 100. Ini 130. Okay, jadi kita tengok apa yang akan berlaku. Okay, ni bukan new font lah. Okay, new color. Okay, kita nampak sekarang teks dah bertukar jadi warna merah. Okay, jadi terpulanglah kamu nak buat warna apa, bukan terpulang lah, maksudnya kalau ikut keperluan, okay, warna apa. Okay, tadi saya pun tak tahu apa berlaku kalau kita warna merah ni kita campurkan dengan warna biru. Saya pun taklah hafal sangat. Tapi kalau jadi warna apa, bukan warna, sebenarnya dia warna purple kot okay, warna, tapi kalau jadi warna purple lah. Okay, jadi itu adalah untuk ubah text color. Tapi kalau kita nak balik semula ke warna hitam, kena ubah balik lah. Jadi di C dot set text color untuk warna hitam, RGB 000. Okay, jadi dia dah tukar kembali lah. Okay, jadi memang sedikit untuk warna ni, untuk ubah teks
color untuk teks ni mungkin banyak kerja sikit lah kalau kita nak ubah warna. Setiap kali perubahan tu kena buat adc.setTextColor. Okey, jadi macam mana? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Ingin respon? Tak ada. Sebab saya takut kat saya cakap sorang-sorang ni. Okey okay, adalah. Okay, ada respon kat situ. Okey. Okey, jadi untuk konten cukup untuk hari ni cukup lah. Bukan saya sebab saya nak tunjukkan kita nak create new project from blank page kan. Okay, jadi untuk konten hari ni untuk ubah untuk create font baru, untuk ubah warna teks. Jadi kalau tengok dekat nota tu untuk buat background color. Jadi ni mungkin kamu boleh cubalah. Kamu boleh cuba. Dan set pixel ni untuk set pixel, satu pixel tu warna sekian. Saya nak tunjuk pun tak berapa nak boleh saya nak tunjuk tapi takut nanti tak nampak lah sebab dia satu dot ni kan, satu dot pixel yang sangat kecil. Jadi kamu boleh cuba. Kamu boleh cubalah. Jadi set pixel ni. Dan sekarang ni saya nak tunjukkan bagaimana cara kalau kita nak create new project tapi kita nak buat nama sendiri. Jadi saya nak close dulu lah semua. Close solution. Okay. Jadi kita balik semula ke muka depan lah. Okay, balik muka depan. Jadi sekarang ni kita nak create new project. Totally new blank project. Jadi kita just sama juga kena create new project. Tekan create new project. Okay, kemudian sama pilih empty. Okay, empty project. Okay, biasanya kalau siapa yang ikut arahan, siapa yang ikut cara saya, iaitu kita just ni C++, benda ni ke atas sekali. So, empty project. Tekan. Okay, tekan next. Okay, letak project name. Okay, katalah. Okay. Kalau saya pun kita sebagai contoh lah kan. Jadi project kita guna je lah nama project satu ni. Okay, macam mana kita nak kita nak create satu project namanya project project 1. Okay, jangan lupa kita punya folder kita letak kat mana? Sorry, Doctor. Okay, ni folder. Okay, kemudian solution name, saya cadangkan kita tick benda ni, place solution, in the same directory. Jadi kita bagi nama project, set location and then tekan create. Doktor, Yes, macam belum share lah. belum share. Oh ya betul. Tak ada share screen. Kalau tak ada share screen, saya dah okey dah ni. Okay, saya close balik lah. Okay, dah nampak kali ni? Okay, saya balik semula ke muka depan ni lah. Okay, jadi untuk create new project sama proses dia, create new project, kita tekan create new project, kemudian pilih yang atas sekali empty, empty project, just tekan next. Sekarang ni dekat project name. Tadi sebab project 1 saya dah pakai dah kan. Jadilah project 2, project 1 yang saya tunjuk kamu tak nampak. Jadi project 1, kemudian location, make sure location masih lagi sama lah, iaitu dekat di mana folder kamu simpan. Saya tak boleh saya tak cakap mungkin tak sama lah dengan kamu kan. Jadi ni location, make sure kamu setkan di mana kamu simpan. Nanti kalau tidak kita cari-cari. Kemudian dekat solution name, saya cadangkan just tick place solution and project in the same directory. Kemudian kamu boleh tekan create. Bila tekan create, dia akan buka satu new project yang bernama project 2. Sekarang ni kita nak letak macam biasalah ataupun kamu buat siap-siap lah tukarkan sebab setiap kali kita create new project mesti ubah MFC setting dengan interface console dengan Windows tu. Jadi kita buat siap-siap, right click dekat nama project, right click properties,
Okay, kemudian di advance, okay, ubahkan MFC kepada MFC in static library. Kemudian di bahagian linker sistem, okay, ubah konsol kepada Windows. Okay, boleh tekan apply and okay. Jadi tak boleh test lah sebab masih lagi zero kan, kosong, tak ada file lagi. Okay, di source file, okay, kita nak add, kita nak buat file baru. Okay, jadi di source file, okay, kamu tekan add, tak boleh existing item lagi lah, kena ambil new. Okay, new item. Bila tekan new item, okay, dia akan listkan. Okay, kita tahu yang kita kena ada dua file, satu file header, satu file code kita iaitu .cpp dan satu header file .h. Okay, jadi yang pertama kita kena add .cpp terlebih dahulu. Okay, jadi pun cadangan juga. Okay, better buatlah apa ni, nama file sama dengan nama projek. Okay, sebenarnya tak optional je pun kalau kita nak letak, contohnya nak letak main code. Okay, main code pun boleh juga, tapi sebab kita belum lagi advance sampai kod tu ada 2-3 kod dalam satu projek, kita just ada satu kod saja iaitu source code.cpp dengan header file .h, jadi tak payahlah nak letak nama yang berlainan. Jadi kita letak nama yang sama dengan nama projek. Dan kalau boleh nak guna huruf kecil semualah. Jadi saya guna project2.cpp. Kita tekan add. Jarang dia dah buka satu file .cpp, tapi kita perlukan lagi satu iaitu .h. Jadi add new item, pilih pula header file, dan nama yang samalah project, project2. Dah ada dua dua file di sini iaitu project2.cpp dan project2.h, tapi masih lagi blank lah, kita tak ada apa-apa. Sekarang ni kita nak copy content dalam kod V2A masuk ke dalam project2.cpp. Jadi buka balik kita punya mana tak. Ini kita punya source code. Untuk kod V2A dengan .cpp dengan .h. Jangan kalau boleh jangan double click lah, sebab bila double click kamu buka dengan Microsoft Visual Studio, nanti takut kita dah confuse mana satu yang nak edit, mana satu yang nak edit, mana satu yang just nak buka saja. Jadi saya cadangkan just right click, open with Notepad ataupun Wordpad lah. Jadi open with dua-dua ni sebab kita just nak copy dia punya teks je. Jadi kalau kita pilih Wordpad, pilih guna buka Wordpad dan copy keseluruhan konten. Kena ingat lah, inilah kita buka kod v2a.cpp, jadi bila kita copy paste masuk dalam .cpp file jugalah. Jadi copy, kemudian pastekan ke .cpp, jangan terbalik jadi inilah file .cpp dan paste sini. Memang dia akan jadi merah semualah sebab nama berlainan kan. Nampak sini dia nak include kod v2a.h pun tak ada pun kod v2a dalam projek ni. Tapi tak apa, kita just paste dulu. Sekejap lagi kita akan buat batch find and replace. Kemudian next project2.h pun sama. Kita boleh tutup ini. Dan buka balik, open with Wordpad untuk .h file, copy keseluruhan, copy, kemudian paste ke dalam inilah .h file. Kita dapati yang .h semua tak ada error sangatlah sebab dia tak ada link kan, dia just satu semua declaration, jadi declaration tak ada masalah. Cuma .cpp ni, first kita tengok sini include pun filenya tak ada. Jadi apa yang perlu kita buat, kita nak tukar semua kod v2a ni kepada nama projek kita. Jadi untuk mudah, sebab dia ada banyak kat sini, ada banyak kod v2a, jadi better kita pilih find and replace. Jadi quick replace. Jadi find and replace ni pilih quick replace.
Okay. Untuk mudah kita, sebenarnya kalau nak mudah kita cuba highlightkan dulu. Okay, nampak ni kod v2a.h ni kita highlightkan. Okay, pergi ke edit, kemudian find and replace, quick replace. Okay, nampak dia dah ada kod v2a dekat sini. Kalau tidak kena manual type lah. Okay, replace dengan apa? Jadi cari semua kod v2a ni. Okay, replace dengan kita punya file nama project 2. Jadi kita tukar ke kod v2a tu kepada project 2. Okay, kemudian mana? Okay, ambil replace all ni lah. Saya pun masih lagi button-button ni. Okay, jadi tengok ni button ni adalah untuk replace all. Okay, just tekan saja replace all. Okay, bila replace all nampak dia akan ada 9. But nilai ni dia sentiasa macam sama aja. Tiap kali kamu buat namanya sentiasa nombor dia sentiasa sama. Mesti ada 9 replacement. Ada 9 replacement yang akan berlaku. Maksudnya dia tukar kod v2a ni kepada nama projek kita. Okay, dan tekan OK. Okay, kita ada 9. Okay, dan sekarang ni pergi ke .cpp dah settle dan kemudian pergi ke .h. .h pun buat perkara yang sama. Okay, jadi edit, find, quick replace. Okay, tapi dia dah ada history dia kat sini. Okay, just tekan replace. Okay, replace all, tukar semua kod v2a kepada project 2. Yang ni kena ada 5. Okay, jadi bila tekan replace all mesti ada 5 replacement and then tekan OK. Okay, kita dapati semua yang merah-merah pun semua hilang lah. Sebab apa boleh hilang? Sebab dia dah include project 2.h kan. Jadi dia declare, dia linkkan dengan project 2.h dan dia dapati project 2.h ni kira dia punya header file lah. Jadi kalau kita run, sekarang boleh run. Jawapannya boleh lah. Dah boleh run lah. Jadi nampak welcome tu. Welcome to Windows ni. Ni kita boleh ubah lah. Dan kita kena ingat juga iaitu dia punya title. Nampak sekarang ni title. Jadi kod v2a kita tukar pada project 2 tapi title dia masih lagi My Secretariat Windows tu. Jadi kat mana nak ubah title? Di sini dekat constructor. Dekat constructor. Ini dia punya tajuk dia. Mungkin tajuk ni just satu text saja. Jadi kita boleh tukar lah. My new project. Mungkin jadi contohlah. Jadi kita tukar nama kepada kita punya apa projek, apakah programming yang kita nak solve problem apa, jadi kita just letak sini. Jadi my new project. Dan welcome to Windows ni pun boleh. Kita dah boleh boleh disable lah. Delete pun boleh, nak disable pun boleh. Supaya kita dapat satu betul-betul blank Windows. Dapat blank Windows untuk kita create new project. Jadi itulah dia cara untuk create new blank project dengan nama project kita sendirilah. Kita tak nak pakai kod v2a sentiasa kan. Jadi kita nak guna nama sendiri. Jadi itu untuk create blank project. Ada sebarang soalan? Jadi cuba praktis lah yang untuk konten untuk hari ini. Cuba praktis dan kalau siapa yang minat tu boleh terus membaca dan cubalah kod-kod yang ada kod dalam contoh tu kan, dalam nota yang saya bagi tu. Mungkin buku ada yang dapat buku tak? Sebab kedai dia hantar hari Isnin. Ada yang dah dapat? Dah, ada yang ni dah dapat sebab ambil pada saya ke dapat pada pos? Tak ada yang session ni memang tak ada yang ambil pada saya, betul. Jadi mana yang dah tu memang dapat daripada pos lah. Jadi harapnya minggu ni semua dapat lah.
boleh bagi tahu dia guna kedai tu dia guna pos apa ya? Pos laju ke JNT? Siapa yang dah dapat tu? Ayu Farhana. Okey, kedai guna JNT. Yalah laju sikit lah. Okey. Okey, jadi yang mungkin yang belum dapat tu mungkin hari ni lah. Hari ni esok akan ada ada penghantaran apa ni? Kat rumah lah. Okey, jadi kalau apa okey lagi sekali saya buka soalan. Ada apa-apa soalan nak ditanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, jadilah sekian untuk apa ni?